Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani bersama saya, Konstantin Pahlawan dalam Berita Pagi Sabah edisi Selasa 4 Jun 2024. Kontingen Sabah menyasarkan 44 pingat emas pada Tamasya Sukan Malaysia SUKMA ke-21 yang akan berlangsung di Sarawak Ogos depan. Menteri Belia dan Sukan Datuk Elron Angin berkata, para atlet, jurulatih dan pegawai terlibat giat membuat persiapan bagi mencapai sasaran tersebut. Persediaan itu memang berjalan lancar. Sudah lama kita menjalankan latihan-latihan yang diperlukan dan saya mengharapkan target kita itu akan dapat kita capaikan, ya. Target kita itu adalah 40 pingat emas. Beliau menyatakan demikian kepada RTM di Putatan bagi mengulas persiapan kontingen Sabah pada SUKMA ke-21 di Sarawak Ogos depan. Terdahulu, Datuk Elron yang juga Exco Kementerian Belia dan Sukan Persekutuan menghadiri majlis pertemuan semula dan mesyuarat agung tahunan Persatuan Alumni Bekas Pelajar SMK Likas. Beliau mahu Persatuan Bekas Pelajar memainkan peranan mendidik masyarakat, terutama golongan muda, daripada terlibat dalam aktiviti tidak berfaedah termasuk penyalahgunaan dadah. Karena saya dipahamkan, setiap kali kita diberi taklimat, setiap kali saya mendengar bukan mengurang tapi menambah. Ya, jadi sama-samalah kita menangani gejala ini supaya ini dapat dikurangkan untuk kesejahteraan rakyat kita di Sabah. Tawau Road Race 2024 menjadi platform menunjukkan bakat dan prestasi penggiat sukan berbasikal dari dalam dan luar negara. Penganjuran sukan bertaraf antarabangsa itu menerima penyertaan 400 peserta dari Indonesia, Jerman dan Brunei Darussalam. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, penganjuran acara seumpama mampu memberi impak positif terhadap perkembangan ekonomi selain menjadi medan mencungkil bakat baharu. Tahun ini bukan sahaja peserta-peserta yang datang daripada Tawau, daripada seluruh negeri Sabah, daripada Semenanjung, tetapi termasuk juga peserta-peserta daripada negara luar seperti Brunei, Filipina, Thailand, Indonesia dan termasuklah daripada Eropah. Sementara itu, Pegawai Belia dan Sukan Persekutuan bahagian Tawau, Muhammad Faiz Ridwan Muhammad Nor berkata, perlumbaan ini bertaraf antarabangsa. Pihak Tonong telah mendapat kelulusan daripada Pejabat Pesuruhjaya Sukan untuk mengajukan program peringkat antarabangsa. Walaupun nama Tawau Road Race, tapi program ini adalah program peringkat antarabangsa. 11 kategori dalam 2 acara sukan dipertanding iaitu road bike sejauh 110 km manakala mountain bike sejauh 95 km dengan masa kayuhan sekurang-kurangnya 2 jam. Dalam majlis berasingan, Datuk Nizam yang juga Adun Apas berpendapat penubuhan kawasan rukun tetangga KRT di setiap kampung dapat memperkukuh perpaduan antara kaum. Ini dapat dilihat menerusi penglibatan masyarakat pelbagai kaum dalam setiap aktiviti yang dianjurkan KRT Indra Sabah. Mereka telah menjalankan peranan dan tanggungjawab mereka sebagai peneraju KRT di Kampung Indra Sabah ini untuk menyediakan dan mengadakan aktiviti-aktiviti yang dapat memupuk perpaduan dan juga mengeratkan lagi silaturahim sesama penduduk kampung yang berbilang kaum dan latar belakang. Datuk Nizam berkata demikian kepada RTM ketika merasmikan acara Sukanika, Mewarna dan Memasak anjuran KRT Indra Sabah di Tawau. KRT Indra Sabah antara KRT paling aktif di kawasan perbandaran Tawau. Pembangunan sukan di kawasan Dun Sugut akan terus diberi keutamaan bagi melahirkan lebih ramai atlet berkualiti untuk diketengahkan ke peringkat lebih tinggi. Ke arah itu, usaha menaik taraf fasiliti dan keperluan sukan bagi kawasan itu akan dilakukan dari semasa ke semasa. Adun Sugut Datuk James Ratib berkata, antara fasiliti sukan yang akan dinaik taraf termasuklah gelanggang bagi memberi keselesaan atlet menjalani latihan.
dan saya menaik terapkan gelanggang-gelanggang takmu mereka beratap supaya mereka boleh bermain di waktu malam. Sebab belia-belia saya ini kebanyakannya kerja di estate ataupun di ladang-ladang. Musim pada waktu siang mereka ini sibuk bekerja di ladang, di estate untuk meningkatkan ekonomi mereka, dan malam mereka juga boleh bermain. Dato' James yang juga Menteri Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat berkata demikian kepada pemberita selepas menyampaikan bantuan 500 bakul makanan kepada penduduk terjejas kebakaran hutan di Dewan Kampung Golong, Paitan. Bantuan itu diharap dapat meringankan beban penduduk yang terkesan selepas tanaman mereka musnah dalam kebakaran tersebut. Kebakaran hutan itu telah menjejaskan penduduk di 7 buah kampung, antaranya Kampung Pinangkau, Kaindangan, Golong dan Kampung Tinimbusan. 90 unit darah berjaya dikumpul menerusi kempen Derma Darah Selamatkan Nyawa anjuran Hospital Queen Elizabeth II di Penampang. Pegawai Seranta Jabatan Perubatan Transfusi HQE 2, Jorimin Langap berkata, kehadiran ramai penderma membuktikan tahap kesedaran menderma darah semakin meningkat. Kita telah mencapai target yang disasarkan pada setiap hari lah. Kita sasarkan 30 unit darah untuk satu hari. Sambutan cukup baik. Harap menjelang tengah hari dan petang ini ada lagi warga-warga yang budiman lah untuk datang menderma darah. Beliau ditemui RTM semasa kempen derma darah tersebut yang berlangsung sejak Sabtu lalu di Penampang. Harap boleh tolong orang lah. Sebab sekarang darah kan kadang-kadang pun kurang kan di hospital. Saya pun nampak berita macam ni kan. Harap yang darah saya demak boleh tolong orang yang ada keperluan lah. Kita dapati di sana sini kempen untuk menderma darah begitu giat dijalankan. So kita nampak maksudnya ada keperluan mendesak di situlah. Jadi kita cuba bantulah setakat dan semampu yang boleh. Pemberian baucer buku bernilai RM50 dan RM100 kepada pelajar membabitkan murid tahun 4 dan ke atas, pelajar sekolah menengah, penuntut Institut Pendidikan Tinggi serta Institut Pendidikan Guru disambut baik pelajar dan ibu bapa. Mereka yang ditemui mengakui inisiatif kerajaan itu sedikit sebanyak meringankan beban penyediaan buku ilmiah. Pasal baucer ni saya rasa mungkin baguslah untuk pelajar yang mungkin macam saya orang susah. Jadi saya macam subjek saya pun ada 9. Jadi kesemua subjek tu macam memerlukan buku rujukan lah juga. Jadi dengan baucer ni mungkin meringankan lagi lah beban orang yang susah macam saya juga. Bagus. Kami masih 4 orang adik-beradik belajar. Jadi baucer ni bikin meringankan beban orang tua kami lah. Mungkin dengan 100 ni nanti adik boleh beli berapa buah buku rujukan? 3 begitu. Bersyukur. Setiap kali untuk pelajaran diorang, of course saya sebagai kakak memang ada bagi duit lah belanja. Saya percaya memang bagus lah, and then dapat meringankan beban orang tua, and then termasuk saya sendiri dapat meringankan beban saya lah. Voucher ini sangat bagus kepada pelajar. Ini kerana sebab terutamanya pelajar STPM lah memerlukan sangat banyak buku rujukan untuk mencari maklumat yang lebih lanjut. Kebanyakannya kami lebih kepada cari maklumat itu sendiri berbanding guru yang bagi. Ya, jadi saya rasa voucher ni baguslah kepada seluruh pelajar yang mendapatkannya. Sangat bagus juga, ada mungkin untuk cari buku rujukan sangat berbaloi lah untuk saya dan untuk anak-anak saya. Nah, ya sangat memudahkan lah. Ya, anggaran mungkin ada lebih daripada 100 dan ke atas lah sebenarnya. Jadi bantuan daripada kerajaan ni ya dapat membantu ramai pihak yang mungkin tidak berkemampuan dan ya satu perkara yang baiklah. Kalau sekolah menengah bolehlah setakat untuk orang beli bahan-bahan buku untuk tulisan ke, ataupun kalau buku bacaan mungkin mahal sikit lah kan. Satu cadangan yang baiklah untuk pendidikan pelajar-pelajar lah, terutama ibu bapa yang golongan B40 kan. Syukur alhamdulillah lah.
temposa penebusan dan penggunaan baucer buku untuk murid dan pelajar di Institut Pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan bermula 31 Mei lalu hingga 31 Disember depan. Baik, paparan itu mengakhiri perkembangan berita pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini, berita pagi Sarawak. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka.